Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Hari ini 25 Mac 2021, hari Khamis. Anda semua sedang menyaksikan secara langsung program podcast. Okey, hari ini tajuk kita nak berborak berkaitan dengan jom kerja, visibelkah saya? Okey. Hari ini kita ada buat panel khas. Kalau kita nak tengok, kita punya panel pada hari ini, kita ada Dr. Zafar Laili Hamzah, pensyarah kanan daripada Jabatan Pemasaran, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan. Bukan jalan-jalan ni, merangkap timbalan pengarah UMCAS, bos UMCAS. Okey bos ya. Okey doktor. Okey, so Dr. Zafar juga adalah konsultan bertauliah daripada Malaysian Association Brand and Image Consultant. Dan juga Open University Malaysia. Wow, bukan calang-calang. Okey. So apa yang dicampaikan tu maksudnya daripada orang kata apa, daripada research yang beliau buat juga dan daripada pengalaman yang beliau ada juga. So yang kedua, kita ada panel kedua pada hari ini iaitu Wan Nurdiana. Kalau kita panggil Mercedes lah dia, boleh dia. Daripada Recruiter Executive Mau Kerja Malaysia. Selamat datang ke program podcast. Maaflah kita tak dapat bersemuka. Hari ini kita secara Zoom sahaja. Tak ada masalah. Tak apa, insya-Allah satu hari nanti kita ada siri kedua ke, kalau ada kata apa? Kalau ada kesempatan kedua, kesempatan ke, ada orang request untuk ada siri kedua, kita jemput datang ke UM. Tapi rasa tak jauh pun KL juga kan. Dah kenal dulu kat sebelah je kan? Itulah, sekarang dah pindah dah. Kalau tak sebelah tu dekat je kan. Okey, kepada anda semua yang menyaksikan hari ini podcast, kita ada giveaway yang kita nak bagi kepada semua. So nantikan sampai di hujung program podcast macam mana nak dibuat tu. Task yang akan diberikan saya akan maklumkan di akhir nanti. Giveaway special yang kita akan bagi kepada semua. So terima kasih juga kepada semua penonton yang sentiasa memberi sokongan kepada program podcast kita daripada seri pertama sampai sekarang. So terima kasih kepada yang subscribe our YouTube channel. So jangan lupa subscribe, tekan butang di bawah, subscribe our YouTube channel, our road to 10,000. Alhamdulillah, so terima kasih kepada semua yang subscribe kita punya YouTube channel. Banyak informasi yang kita akan berikan kepada semua. So hari ini kita punya tajuk, kita nak bincang pasal pasal penjenamaan diri. Okey, pasal penjenamaan diri. Kalau kita tengok kat dalam Malaysia ni, orang kata peratusan untuk pengangguran meningkat, mungkin sebab pandemik COVID-19. Kalau kita tengok pada tahun 2020, Disember 2020, 4.8% peningkatan tu. So kita pun kata apa, pengangguran ni pun dia tak semestinya kepada golongan-golongan fresh graduate, betul tak kan? Golongan sebab sekarang ni bila pandemik berlaku ni, golongan-golongan pertengahan umur lah kita panggil lah, 30-40 tahun. Bukan tua, dia senior kan tu sama kan. Yang juga terkesan dengan kita punya sebab pandemik. So kita mungkin ada hari ni kita nak berborak lah macam mana kita nak meningkatkan penjagaan berdiri untuk kita survive, ataupun terutamanya golongan-golongan fresh graduate. Okay, so selamat datang kepada semua podcast, #podcast We Care UM Care. Nampak dia tagline tu, tiba-tiba love for you all. Okay. Okay, so terima kasih. So hari ni kita nak berborak pasal ni. So mungkin ramai dekat sana tidak tahu kan apa tu penjenamaan diri. Sebab kita selalu dengar pasal marketing tu, bila kita tahu marketing ni bisnes. Tapi orang mungkin dia terlupa sebenarnya diri kita pun perlu market kan. Okey, penjenamaan diri lah, kita translate kepada bahasa penjenamaan diri. Okey, apa itu sebenarnya? Kita nak suruh Dr. Zafar menjawab persoalan ini, penjenamaan diri itu. Apa yang dimaksud dengan penjenamaan diri? Supaya mereka tahu apa itu penjenamaan diri. Dr. Zafar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada panel Diana dan juga saudari Anwar, kita punya moderator pada pagi ini. Dan tak lupa kepada saudara-saudari penonton yang berada di rumah, di pejabat yang saya hormati dan kasihi sekalian ya. Jadi saya kira sebelum saya terangkan apa yang dimaksudkan personal branding ataupun penjenamaan diri, saya rasa lebih baik kita sentuh sedikit dengan tajuk yang kita war-warkan ya, iaitu jom kerja. Visibility kah diri saya. Jadi di manakah konsep personal branding di situ?
Ya, first thing apabila kita berbicara sudah pasti kita tahu apakah permasalahan dia. Sebagaimana saudara Anwar tadi kata ada permasalahan pengangguran. Jadi sasaran kita kepada yang terkesan akan memburu mendapatkan pekerjaan, jom kerja, sebab tu kita gunakan tajuk ini jom kerja ya. Jom kerja adalah satu permasalahan yang perlu kita selesaikan, kan? Jadi permasalahan ini merupakan berkait rapat dengan keperluan, macam mana kita nak memenuhi keperluan diri kita, yang mana saya rasa setiap orang tahu teori yang diguna pakai sebelum ini ya, Maslow, semua orang tahu di mana konsep keperluan asas tu sangatlah penting untuk kita penuhi sebelum kita capai keperluan-keperluan seterusnya, kan? Jadi keperluan asas ni adalah untuk kita bertahap untuk seterusnya. Jadi bagaimana kita ingin mendapatkan peluang, jom kerja ni dalam peluang pekerjaan yang sangat terhad ya, terutama disebabkan pandemik COVID-19 ni lah, dan juga mungkin sebelum ni memang ada kes-kes pengangguran kan, tapi lebih terkesan dengan apa yang kita alami sekarang ni lah kan. Jadi saya kira dengan ujian dan cabaran yang kita hadapi pada hari ini tidak mematahkan semangat kita ya, walaupun saya percaya di kalangan kita ada resah gelisah ya, rasa macam tak ketentuan untuk masa depan, seperti terutama yang terkesan yang diberhentikan kerja, yang belum mendapat pekerjaan. Jadi kita tenangkan diri ya, insya-Allah kita cari sesuatu yang positif untuk memperbaiki diri kita yang lebih baik untuk di masa akan datang, insya-Allah ya. Jadi semoga ia berakhir dengan sesuatu yang baiklah untuk kemajuan kerjaya ataupun profesional ataupun untuk student pelajar sendiri, pencapaian di masa depan, insya-Allah. Jadi kenapa kita perlu pekerjaan? Kenapa kita ingin merebutkan peluang pekerjaan itu? Yang pertama, saya fikir memang setiap orang mengimpikan untuk mempertingkatkan sosioekonomi, kan? Betul tak? Betul tak, Noah? Betul. Nasib baik doktor cakap pasal awal topik jom kerja ni. Sebab takut kita punya penonton keliru, market diri ni bukan market cari jodoh ya tuan-tuan perempuan semua. Nasib baiklah kita ini khas untuk jom kerja. Untuk market cari jodoh nanti kita buat siri lain lah, okey? So ini khas topik jom kerja. Okey, teruskan. Mungkin saya dah lupa untuk okey, betul. Jadi yang pertama untuk meningkatkan sosioekonomi kita lah ya, di samping meningkatkan kualiti hidup kita dari satu tahap ke satu tahap. Dan bila kita ada pekerjaan, kita rasa ia melambangkan kita punya kejayaan pribadilah, walaupun kerja macam mana kita dapat, ya itu adalah rezeki kita dapat. Yep. Tidaklah kita terus untuk mendapatkan tahap yang tinggi, tapi sekurang-kurangnya ia slowly build up to the next higher ya. Dan yang kedua adalah dari segi mendapat kesejahteraan ya, dari segi fizikal dan juga psikologikal ya. Sekarang ni semua orang bercakap pasal kesihatan mental. Okey, jadi dengan ada pekerjaan kita boleh mengekalkan, memperbaiki ya kesejahteraan hidup kita. Dan yang terakhir pada saya juga penting dapatkan kerjaan untuk memenuhi tuntutan kewajipan moral dan juga agama lah. So bila kita memenuhi tuntutan moral dan agama, insya-Allah kita punya laluan akan mudah sebab basic tu dah kuat ya. Jadi apa yang kita buat kita boleh bertenang ya, dengan di samping memburu pekerjaan, kan? Betul. Jadi berbalik kepada soalan saudara Anwar tadi kan, apa yang dimaksudkan dengan personal branding? Saya fikir setiap orang hari ini pandai dan dah jadi pakar untuk mempromosikan, menjenamakan diri sendiri. Berdasarkan tinjauan saya, berdasarkan social media pada hari ini ya, saya sangatlah impressed dengan ya, kejayaan setiap individu. Jadi personal branding kalau kita tengok secara kasar, okay, dia pada zaman masa kininya semua orang berpeluang untuk mempromosi diri sendiri. Betul tak? Kalau dulu ya, kita pada 20 tahun yang lepas ya, personal branding memang ada
memang ada terma tersebut, tetapi ia hanyalah diaplikasikan oleh golongan tertentu yang mana sudah berada tahap pencapaian tertinggi dalam kerjaya, yang kita panggil selebriti. Dan juga selebriti ni dia berada di kalangan sama ada artis, sama ada pemimpin, pemain sukan yang sudah bertapak di dalam bidang masing-masing, kan? Jadi untuk lebih jelas apa yang dimaksudkan personal branding ni ialah satu proses yang kita bina untuk meletakkan diri kita dan juga menjaga impresi seseorang berdasarkan keunikan yang kita ada. Okay, so in other words, build up your impression. Dalam bahasa Inggeris lah, menguruskan impression. Bagaimana kita menguruskan kita impression ataupun menjenamakan diri kita melalui kita punya karakter. Karakter ni adalah boleh dihasilkan melalui penampilan kita secara fizikal. Itu yang selalu kita dengar lah dari dulu sampai sekarang, penampilan fizikal sangatlah penting, ya. Kemahiran yang kita ada dan juga seterusnya personality kita. And then kita ada pengalaman, pengalaman ni tidak semestinya melalui kerja, pengalaman ketika kita berada di sekolah, berada di ketika di institusi pengajian tinggi, semuanya dikira pengalaman. Dan juga pendidikan. Jadi kesemua kombinasi keunikan ini kita gabungkan sama ada 1, 2 atau lebih dari itu yang boleh membentuk kita punya identiti. Jadi bila semua ni ada, kita sudah membezakan diri kita dengan individu yang lain. So itulah yang dimaksudkan dengan personal branding. Okay. So dengan kata ringkasnya personal branding tu lebih kepada publicity diri lah kan. Kalau kita nak publish kan, promote diri kita. Macam kalau dulu promote kita ni, sekarang ni zaman-zaman millennium kan, orang promote macam-macam cara. So kalau dulu mungkin terhad untuk promote. So sekarang ni siapa pun boleh promote. Tapi untuk promote diri tu tak semestinya promote diri di media sosial, promote diri untuk benda-benda lain lah, macam mana kita nak berhadapan dengan orang, macam kita pakaian, lebih kurang macam tu lah kan. Okey, tak apa, nanti kita akan kupas yang lebih lanjut berkenaan kita penyenamaan diri ni. Kita tadi just definisi penyenamaan diri, ambil masa 15 minit untuk definisi penyenamaan diri. Tapi tak apa, it's okay. Okey, kita nak tanya juga Anwar, bila kita dah bersembang ni dah lupa kan, kita boleh lirik-lirik kan. Kalau kata moderator stop Tapi tak apa, kita ada 1 jam untuk kita borak berkaitan dengan Dis. Tapi tak apa, kita nak tanya Di juga. Di daripada maukerja.com kan? Maukerja.my, sorry. Maukerja.my. Mungkin Di nak terangkan sedikit kepada penonton kita apa tu sebenarnya maukerja.my. Mungkinlah ada yang tak tahu apa tu maukerja.my. Kalau Dr. Adi just bagi latar belakang sikit maukerja.my, Di? Okay, so sebenarnya maukerja.my ni adalah portal mencari kerja lah. So basically kita dah familiar dengan JobStreet atau ni tempat-tempat tu. Tapi Maukerja Malaysia ni, maukerja.my ni more to like fokus untuk position yang orang kata kita dah bukan selalu tengok lah orang kata untuk blue collar, dan kita juga ada white collar. So orang kalau familiar dengan blue collar dan white collar ni, so kalau tak familiar sangat, blue collar adalah more to like job yang bukan eksekutif, so non-eksekutif. Contoh dia macam waiter, waitress ataupun kerja di retail. Meanwhile untuk white collar adalah more to like eksekutif punya position lah, macam yang kita tengah buat sekarang ni. So sebenarnya Maukerja pada asalnya memang orang kata focusing on those people yang actually bekerja dekat dalam blue collar. So itu adalah pada asal gini, sebab kita tahu semua tempat banyak sangat promote white collar, tapi tak ada portal yang actually khaskan untuk blue collar. So that's why kita orang punya CEO memang suggested to do this. And then perasan tak, JobStreet, another orang kata portal-portal lain, kebanyakannya diorang menggunakan dalam bahasa Inggeris. Dan kita tahu tak semua orang kat Malaysia ni actually good in English. So that's why kita orang build satu portal yang sesuai untuk semua orang boleh baca, which is Malay ada. And then kita ada juga Rice Bowl sebenarnya. Rice Bowl ni dia fokus to Mandarin user.
dan juga English user. And kita ada mau kerja which is fokus dekat Malay user dan juga orang kata English user. So kita nak buat satu portal yang terbuka untuk semua dan semua boleh faham dan semua boleh apply. Kira macam itulah. Okay, so baru kerja, sesiapa yang nak cari kerja pergilah ke maukerja.my. So satu platform yang lain selain daripada Jobstreet yang kita sekarang lah kan. Ya, betul. Dia lebih kurang yang sama lah dia punya platform kan. Sebenarnya sama lah, lebih kurang cari dia nak apply semua sama sebab sekarang ni apa-apa pun kita memang melalui online, even order makan pun online, sama juga. So kerja pun kita memang kebanyakan you boleh nampak melalui online juga. Okey, faham. So penonton-penonton yang sana kalau di luar sana bolehlah pergi ke maukerja.my untuk tengok kerja-kerja orang kata apa yang kosong lah kot kan kat sana kan. Betul, ada banyak iklan-iklan something yang macam tu lah lebih kurang kan. Okey, kita nak sebut pasal penjenamaan diri tadi. Dia pendapat tak berkenaan penjenamaan diri tu? Apa sebenarnya penjenamaan diri tu? Ada ke pendapat lain yang mungkin bercanggah dengan Dr. Zafar? Okay, so daripada segi penjenamaan diri, apa yang tadi Dr. Zafar sebenarnya cakap memang adalah orang kata betul. Sebab kita tak boleh lari daripada segi teori. Sebab teori adalah orang kata basic daripada benda yang kita nak praktikkan. So itu adalah orang kata apa yang Dr. Zafar cakap tu memang something yang kita kena berpegang lah sebenarnya, which is like pasal diri you, apa yang you buat. Diri you adalah jenama you. Apa yang you bercakap, apa yang you buat dan apa yang you pakai itu adalah jenama you. Sama juga macam contoh kalau you pergi H&M kita tahu branding dia macam mana. Kita tahu colour hitam putih dia itu adalah branding H&M. Sama juga dengan diri sendiri. Macam apa tu cara you bercakap, cara you pakai, jenis spek you pakai pun sebenarnya itu adalah branding you. Ada orang kau Dr. Zafar, ada orang ni cara berjalan bunyi tapak kaki tak tahu. Ini siapa ni? Itu kira penjenamaan diri juga kan? Itu consider sebagai penjenamaan diri jugalah. Itu dah consider as jenama diri sebab bila you dah berjalan dekat office orang tahu ni misi ni. Kadang-kadang perfume pun boleh jadi korang punya jenama. Itu adalah orang macam kalau berjalan tu tutak. Alamak bos datang lah. Contoh alamak Dr. Zafar dekat sini. Tapi Dr. Zafar tak tutak. Tak apa. Ini contoh. Okey. Terima kasih Di. Okey, kalau kita nak tengok pasal penjenamaan diri ni Dr. Zafar, kita ada tips-tips tak untuk penjenamaan diri? Kalau secara ringkas lah, ada tips-tips untuk kita bagi kepada diorang penjenamaan diri macam mana Dr. Zafar? Okey. Terima kasih Anwar, soalan yang menarik. Sebelum saya memberi tips awal bagi tips sebelum kita discusskan benda lain. So para penonton gunakan tips ini sebaik yang mungkin sebelum ini kita tahu tapi tidak mengaplikasikan dalam diri kita. Jadi sebenarnya konsep penjenamaan diri ni sama ada kita sedar atau tidak sebenarnya benda tu dah ada. Jenama tu dah ada pada diri kita. Okay, you punya nama, you punya identity dia sudah dikira sebagai branding. Okay, dan kadang-kadang apa yang saya kata penjenamaan ini disedari dan tidak disedari boleh menerangkan maksud yang berlainan. Okay, yang disedari bermaksud you membina. Maka macam mana you nak build up you punya branding? Mengikut apa you punya objektif objektif diri. Sebelum you tetapkan you punya branding, you kena ada apakah hala tuju kita, apakah objektif kita dalam hidup kita. Saya rasa objektif ni misi, visi orang perlu ada supaya kehidupan kita tidak tersasar. Walaupun kita mungkin daripada awal kita setkan nak jadi A, tetapi untuk perjalanan sampai ke A, berbagai haluan dan berbagai peluang. Jadi kita jangan kecewa, mungkin itu rezeki kita kan. Jadi yang dimaksudkan disedari kita membina penjenamaan sendiri dengan mengikut apa objektif hidup kita, misi, visi yang ditetapkan. Yang tidak disedari, yang saya maksud aspek kedua itu adalah melalui kita punya identiti, melalui kita punya perbuatan, cara kita berkomunikasi, personality yang kita pamerkan, sentiasa berulang-ulang yang sama. Jadi secara tidak langsung orang lain menilai kita dengan satu label yang tersendiri.
Jadi kita tak perlu cakap saya ni inovatif, saya ni seorang yang peramah. Ya, kita tak perlu memberitahu nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Orang lain menilai diri kita, ya. Jadi sebelum kita membina kita punya branding, personal branding kita kena tahu, kenali diri kita sendiri. Siapa diri kita sebenarnya dan siapakah diri kita dinilai oleh orang lain, dan pada masa yang sama diri kita yang kita ingin menjadi diri yang ideal, yang sempurna, right? Because kita nak capai objektif lah, kadang-kadang kita terpaksa mengubah sedikit kita punya identity, kemahiran yang semata-mata untuk mencapai kita punya tujuan, kita punya objektif hidup. Itu yang kita kena mengadaptasikan supaya kita tidak akan kecewa dalam hidup kita. Kalau kita terlalu fokus apa yang kita nak, benda tu jauh lagi, itu yang menyebabkan kita rasa stres. So ini pada hari ini terlalu banyak kes-kes melibatkan stres, mental, kesihatan mental yang berakhir dengan kejadian yang sangat menyedihkan, ya. Yang mana kita tak dapat nak tolong pada ketika itu. Jadi menguasai diri sendiri daripada awal, mengenali diri sendiri dari awal, konsep diri sangatlah penting, yang sebelum kita tetapkan diri kita, nak labelkan diri kita ni sebagai apa. Macam mana orang kenali kita, mana kita nak kita nak orang mengenal kita, dan apa yang kita boleh berikan kepada orang lain. Ya, berbalik kepada personal branding tadi, sebelum saya bagi tips dengan lebih detail, kita kena ingat, ya, apakah tujuan kita untuk kita menunjukkan, mempamerkan perbezaan kita, keunikan kita, ya, di mata orang lain. Okey, yang pertama saya kira formula dari CTC, ya, untuk membina personal branding. CTC iaitu C untuk membina keyakinan diri. Itu yang penting. Kadang-kadang for the first time kita rasa gemetar, nervous. That is common to everyone. Okay? Semua orang akan rasa nervous. First time, ya, saya punya perjalanan kerja ni sangat jauh. Jadi saya pun mengalami perasaan yang sama seperti saudara dan saudari sekalian. So mengalami pengalaman itulah yang saya berkongsi. Jadi apa yang penting, kita kena tenang. Okay? Faham? So dia sebenarnya sebelum apa yang Dr. Safa sampaikan tadi, sebenarnya sebelum kita nak menjenamakan diri kita pada orang lain, kita kena kenal kelebihan diri kita lah. Kalau kita tak kenal diri kita, macam mana kita nak menjenamakan diri kita, betul tak? So tu dia the main point yang Dr. Safa cakap tadi. So anda-anda semua di luar sana, kenali diri anda sebelum orang lain nak kenali diri anda. Oh, gitu, nampak? Boleh jadi tagline juga. Okey, tagline diri sendiri. Okey, hargai diri anda. Apa yang hargailah diri anda sebelum orang macam itulah. Tapi tak apa. Okey, kita nak kepada sesiapa penonton yang baru saja mengikuti kita di YouTube atau Facebook secara live. Hari ni kita nak bagi giveaway kepada anda semua. So nantikan sampai akhir rancangan, kita akan bagi task kepada anda. Giveaway yang menarik akan menanti anda. Saya akan tunjuk sekejap lagi. Jangan lupa subscribe our YouTube channel dan like our media sosial. So berbalik kepada kita punya topik pada hari ini. Saya nak tanya D lah, pandangan jugalah kot. Kalau kita tengok macam mana kita nak cakap, saya bagi perumpamaan kek lah, sebab kita orang punya hebat selalu kita cakap kek. Kek ni kalau kita tengok, kek kalau tak semestinya cantik, sedap dimakan. Sentinya macam tu, betul tak? So jadilah diri yang kek tu cantik dan sedap dimakan. Bagi kalau orang beli, maksudnya kita berbaloi untuk beli satu kek yang mungkin cantik dan sedap dimakan. So kadang-kadang kalau kita beli kek yang cantik tapi bila kita makan tak sedap, so kita akan rasa kecewa. So kita umpamakan diri kita kek lah. Jadi kalau diri anda sebagai kek yang cantik di luar dan dah cantik di dalam. So kita nak tanya pasal D lah. Okay, itu perumpamaan yang saya berikan. Tapi kita nak tanya pasal D. Komen D juga berkenaan dengan penjenayaan diri secara fizikal dan penjenayaan diri secara dalaman. Kan? Apa komen D? Dia rasa benda tu penting ataupun dia tak penting lah luaran ni, dalaman saja yang penting. So macam mana D? Dia ada komen ke? Okey, komen tentang ni sebenarnya dua-dua penting. Kita tak boleh nak lebihkan, orang kata, daripada segi fizikal, kita tak boleh lebihkan daripada segi dalaman. Sebab orang kata hidup ni balance. So bila kita balance, dua-dua penting. So first thing first, kalau kita cakap daripada segi fizikal is more to like how you perceive yourself. Macam mana you tonjolkan diri you, daripada segi you punya pakaian, daripada segi you bercakap, ataupun daripada segi apa perbuatan yang you buat.
Contoh paling clear, let's just say apa tu, kadang-kadang you tak sedar tau, macam even though apa yang you post dekat social media ke apa, itu adalah sebenarnya daripada fizikal yang orang nampak you, apa yang you buat. Sama juga kalau macam you bercakap dengan orang ataupun ni, macam saya ada habit untuk tangan macam body language tu terlebih. Lebih-lebih sikit. So itu adalah salah satu saya punya penjamaan diri. So kalau orang nampak macam correct dah. Okay, kalau yang mesti dia punya tangan mesti akan gerak. Macam tu. Itu maksudnya orang dah tahu itu adalah trademark you. So whether it's a good or a bad, it depends kepada orang punya perspektif macam mana. Setengah orang sebab kalau kita bercakap straight je, kan orang kata dia ni serius sangat. Tapi kalau kita terlebih happy, orang akan fikir dia ni terlebih happy sangat. So sebab tu kadang-kadang apa yang you paparkan dekat dalam diri you, apa yang orang pandang adalah berbeza. Macam orang kata depends lah. Tapi apa yang you boleh buat daripada orang kata apa yang saya suggest lah, mostly like jaga diri more to like apa yang you buat, setiap langkah yang ni you akan kena fikir ada setiap macam nak cakap, orang akan sentiasa memandang you, especially kalau you baru fresh grad. So apa je yang you post, apa je you buat, semua orang akan tahu. Kadang-kadang kita tahu sekarang zaman viral. So kadang-kadang benda yang kita buat, kita rasa benda tu tak salah, tapi orang lain record dan menampakkan kita ni salah. Dah automatic kita dah menampakkan image branding kita dah tak elok. So that's why it's important untuk sentiasa berhati-hati dalam berkata-kata, sentiasa berhati-hati dalam pergi mana-mana, even you punya style pun you kena berhati-hati juga. Orang kata biarlah sopan ke apa ke, depends. Janji dia menunjukkan diri you sebagai diri you. Kira macam itulah. Itu daripada perspektif saya, which is dua-dua kena balance. Daripada dalam hati dan juga fizikal, dua-dua kena balance. Kalau kita tengok macam zaman milenium sekarang, ni media sosial tu part of physical punya penjenamaan diri lah kan. Apa yang dicakap lah. Maksudnya apa yang kita post, apa yang kita buat dekat media sosial itu adalah our physical punya penjenamaan diri. Betul ke? Dia more to like, dia tak adalah nak kata physical, tapi sebab kehadiran online presence you dekat dalam social media. So orang tak nampak you betul-betul. Orang hanya nampak you kat social media. So orang just perceive you is someone like that. Sebab tu kita fikir benda tu daripada segi fizikal dia. Tapi kalau dekat mungkin that's why you kena buat apa yang fizikal you kat luar dengan yang kat dalam social media adalah sama. So make sure tak ada apa tu orang tengok macam kat luar lain, dekat dalam social media lain. Benda macam tu lah. Okay, faham. Dr. Zafar ada nak tambah berkenaan dengan orang kata apa ni, penjenamaan bersifat luaran dengan dalaman ni. Dr. Zafar ada nak tambah ke? Ya. Memang saya setuju apa yang dicakap tadi ya, apa tadi? Kekuatan. Betul. Juga luaran sangatlah penting, kombinasi yang seimbang. Ya, kita tak boleh semata-mata menumpukan kepada dalaman semata-mata dan juga luaran. Ya, sekarang ni memang kalau kita merujuk pada kek tadi, ya, untuk orang menarik minat orang membeli, of course kita tengok dia punya fizikal lah. So dengan harapan dia punya dalam dia punya taste tu pun sedap lah. Lari dengan luaran tu kan. Jadi samalah juga dengan konsep individual kita ni, ya, kita harap apa yang kita pamerkan di luar tu adalah sama dengan dalam. So maksud Dr. Zafar tadi, maksudnya fizikal lebih penting daripada dalam ke? Apa yang Dr. Zafar nak sampaikan adalah fizikal lebih penting dalam atau macam mana? Sebab kalau kita contohlah, kita pergi interview kan, contoh orang akan tengok fizikal kan dahulu. Macam dia cakap sama-sama 50-50 dua-dua penting. Dr. Zafar rasa macam still dua-dua penting ke? Ada apa? Ya, kekuatan yang lebih adalah lebih kepada dalam lah. Ya, berbanding pada luaran tu, of course seiring lah nanti apabila kita punya dalaman tu stabil, kita tahu kat mana kekuatan kita, itu akan dipamerkan secara tak langsung. Orang kata kecantikan dalaman tu yang tu terselap. Okay, teruskan. Secara naturally ya. Dan of course untuk kita cantikkan lagi dalaman kita itu dengan fizikal kita lah. Yang seperti yang saya kata tadi, kedua-dua ni sangat penting untuk kita
membina keyakinan diri, ya, membina kepercayaan orang lain kepada diri kita, dan juga bagaimana kita boleh gunakan kekuatan kita itu untuk berkhidmat atau memberi sumbangan kepada orang lain. Kita kata kita bagus dari segi ini dan itu, kemahiran ini, dan kita bagus daripada kelayakan akademik kita. Okey. Jadi pada masa yang sama, bila kita ada jenama ni, merujuk pada objektif yang asal tadi, kita kena ada juga matlamat untuk menyumbangkan kepada orang lain, ya, memberi kepada orang lain apa yang kita dapat, ya, kita memberi juga kepada orang lain dengan perkongsian kita melalui pengalaman kita, mengenai kita punya kepakaran, ya. So pada saya itulah Saudara Anwar, kecantikan dua-dua penting, tapi kita kena kuatkan lagi dalaman kita supaya di luar tu tak tergugat dengan apa yang keaslian kita ada dalaman kita. Okey. So sangat penting. Betul. Nilai tu maksudnya dua-dua penting lah. So tak ada yang mana pergi dululah, mesti sama seiring pergi. Tapi kalau kita pergi interview macam mana Kalau kita pergi interview sebelum orang nak bercakap dengan kita, mesti orang nak tengok cara kita berpakaian kan dia. Betul. Bagi saya, kalau you kata you adalah seorang yang friendly, ya, seorang yang elegant for example, so you kena konsisten lah dari segi fizikal tu juga. Cara you pilih pakaian you, cara warna ataupun size baju yang you pilih, ya, sesuai dengan personality yang you katakan dalam diri you tu, tahu nilai-nilai yang you pegang. Jadi bila kita match, ya, nampak sedaplah mata memandang, kita, because apa yang penting sekarang ni, kita bila kita ada personal branding, ada same kita relate dengan first impression. Kadang-kadang ada orang kata tak penting lah, ya, kenapa penting sangat first impression ni, sebab lepas ni you akan tengok diri saya sebenar. Tapi mengikut research lah, saya pun berdasarkan research, ya, ada kajian mengatakan snap judgment, you punya interpretasi orang lain terhadap diri kita akan terbentuk dalam masa 7 saat, 7 hingga 10 saat. So pada pertama kalinya bila orang melihat you punya CV, orang kenal you, kan, you cerita dekat social media, ya, dalam blog ataupun konten tu, orang akan memberi interpretasi. So of course kita punya objektif, kita ingin orang katakan wah bagus, positif, because at the end it will be long term. Berbanding dengan yang negatif, orang akan tak berapa suka lah dengan penampilan kita tu. Betul. Jadi kita harap kita muncul dalam social media, muncul secara fizikal dengan harapan orang memberi impresi yang baik. So itulah pentingnya keterampilan diri, pentingnya menguruskan impression, ya. Okey. Di, saya nak tanya Di juga, kalau kita tengok macam mana saya nak cakap, okey, daripada pengalaman Di sendiri lah, bagi pengalaman Di sendiri yang dah mungkin interview ramai orang, kebanyakannya company ni dia ambil ke mana dulu, ke arah mana dulu? Sebab tadi kita berbicara berkenaan dengan secara fizikal dan secara dalaman. Sebab mungkin ada orang juga argue kat sini, sebab kita nak tengok fizikal boleh di-train, dalaman mengambil masa untuk di-train. Betul tak? Fizikal ni you boleh mengambil masa lebih kurang 1 minggu. Kalau you dapat train yang betul, you dah tahu macam nak cakap, pakaian, itu senang. Tapi bila dalaman, dia mengambil masa lebih lagi. Betul tak? So you kena ada pengalaman, you kena ada go through everything untuk menjadi untuk develop you punya dalaman ni. So kalau kita tengok industri kat luar, ataupun kalau kita tengok kebanyakan organisasi kat luar, dia ke arah mana? Dia ke arah nak mencari physical first dahulu ke, ataupun dia ke arah dalaman dahulu ke? Supaya, sebab ada mungkin dia kata okey tak apa, saya ambil dalaman dulu, physical boleh di-train. Tapi mungkin ada company, your resume adalah reflection kepada diri you sendiri. So kalau contoh resume you caca maba, orang kata cincai-cincai lah buat. So orang akan automatic as a recruiter, orang akan tengok macam I macam takkan rasa pun nak panggil you pergi interview. Tapi contoh kalau you punya resume kemas, orang kata lengkap and then padat, semua tu ada informasi yang senang untuk kita baca, orang akan tend untuk panggil you interview. Sebab orang dah nampak, orang akan ada perspektif di mana dia ni kemas, dia ni mungkin boleh buat kerja dengan lebih baik.
Macam tu. So bila panggil, bila contoh kita kalau itu daripada segi pertama lah, daripada orang kata phase pertama, and then phase kedua daripada interview. That's why pentingnya interview ni adalah di mana kita melihat daripada segi dalaman pula. Kita nak tengok diorang bercakap macam mana, kita nak tahu apa dia punya kepakaran ataupun orang kata dia punya depan-depan ni berbeza dengan apa tu dia punya resume. Macam resume mungkin cantik tapi bila bercakap depan-depan jadi berbeza. So that's why kita akan tengok kepada dua-dua juga. Tapi mungkin daripada orang kata perspektif orang, kita akan tengok daripada resume. Macam resume more to like daripada fizikal lah. Fizikal tu like just say kita cakap 60% kita tengok daripada situ. Tapi kalau kita tengok daripada experience dia okey ke apa, kita setiap akan panggil walaupun orang kata resume dia tak cukup menarik. So kita nak tahu juga sama ada dia boleh melakukan kerja ni ataupun tidak. So itu antara dua benda yang terpenting lah kalau orang kata nak datang tu untuk dapatkan pekerjaan semua benda tu. Okay, so dia bercakap pasal resume tadi juga kan. Maksudnya resume tu first inspiration, maksud benda tu first yang sampai sebelum kita datang ke interview kan. So ada teknik ke kita nak tulis resume yang mungkin tertarik ke, lebih orang tengok ke, macam mana? Ada tips ke untuk penulisan resume secara ringkas? Macam mana tu? Ya, Dr. Zafar ada nak tambah? Tambah sikit berkenaan di mention tadi pasal resume tu kan. Berdasarkan pengalaman saya jugalah sebagai panel, apa yang penting bila saya melihat resume lebih kepada, ya betul dicakap tadi, resume itu mewakili you punya fizikal. Okay, kalau fizikal you boleh touch up dengan baju warna-warni, you pakai tudung macam mana, kalau lelaki pakai tie semua tu kan. Tapi kalau resume, that is you. So apa yang you tulis, apa font size yang you gunakan, apa format yang you pilih, apa layout yang gunakan, semua melambangkan diri you. In fact, yang paling penting adalah spelling, ejaan. Ya, ejaan itu melambangkan betapa you punya careful ya dalam berurusan ya, dalam menyiapkan kerja you. Itu yang paling penting. Kadang-kadang you rasa tak penting lah spelling je pun satu huruf pun tertinggal, tapi itu sangatlah penting. Sebab itu kalau bagi saya, terutama kepada pelajar saya selalu ingatkan spelling tu penting. This is how I evaluate you, how careful you are, okay, how particular you are in presenting your work. Okay, so itu sangat penting resume. Melambangkan you punya peribadi lah secara overall. Because you tak ada peluang untuk bercakap. So resume tu yang bercakap bagi pihak you. Okay. Tadi Dr. Zafar sentuh pasal resume ni. Ada ke, sebab ada orang mungkin dia beranggapan dia nak tahu resume panjang-panjang bagi bagus. Ada orang lah, 10 page resume dia. Pencapaian nak tulis semua dekat situ. Kan ada tapi macam mana Dr. Zafar? Resume sebenarnya nak panjang ke, nak ringkas ke, nak macam mana Dr. Zafar? Berdasarkan Dr. Zafar ni? Kalau dulu 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun lepas, kita lagi tebal lagi bagus sebab ada macam-macam kan. Tapi pada masa sekarang ni very sharp and concise. Ya, kadang-kadang 1 hingga 2 page pun cukup. Kadang ada saya tengok 1 page ya, tapi dia boleh create layout tu sangat menarik. So itu yang membuatkan kita tertarik. Wah, maknanya calon ni kreatif. Ya, calon ni berinovasi dalam menghasilkan kerja dia. So itulah yang penting. Itulah, kalau mungkin ada orang dia nak tahu banyak tau dalam resume dia. Sebenarnya apa yang keluar ada dalam resume dia? Okay, so sebenarnya kalau dalam resume ni orang kata kita itu adalah kita nak tunjuk 60% dalam diri kita tau. 60 je jangan 100%. Jangan 100%. Kalau 100% nanti 10 muka surat lah kalau macam tu kan. Tapi kira biasanya untuk resume pada waktu sekarang sama juga macam saya cakap, depends kepada position apa yang you nak apply. Okay, for example, kalau you jenis nak apply kepada position yang professionalism, so takkan you nak buat resume you sangat fancy. Takkan you nak buat colour-colour sini, orang kata merah, kuning sana kan. You takkan buat resume you terlalu fancy. So you akan buat resume you minimalism, tapi orang kata biar concise dan padat macam apa yang tadi Dr. Zafar cakap. Sebab pada waktu sekarang, HR, kita boleh cakap sebab kita ada banyak lambakan fresh graduate. Bukan setakat fresh graduate, kita ada banyak juga orang yang sedang mencari kerja. Tambah-tambah lagi kita tahu pasal pandemik ni. So
kebanyakan recruiter, diorang tak ada masa untuk review betul-betul orang Semua. kata resume tu, semua tak ada. Sebab kita akan sehari application kita masuk lebih daripada 50 untuk satu syarikat besar especially. So kalau macam tu, orang kata satu mungkin diorang akan guna sistem lah ATS. Satu lagi kebanyakan kalau diorang review pun diorang akan tengok macam 7 saat macam tu je. Kalau diorang rasa tak okey, diorang terus kepada reject system. Terus kepada reject ataupun KIV. So that's why it's important first dekat dalam resume kena simple, ada segala maklumat yang diperlukan, especially keyword. Contoh, you apply kerja sebagai marketing executive. Dan keyword untuk position tu dia nak responsibility yang orang yang tahu SEO ataupun orang yang tahu tentang macam mana nak buat paid marketing dekat Facebook. So kalau dekat dalam resume you ada perkataan-perkataan keyword tersebut yang you pernah buat SEO ataupun you pernah berjaya buat paid marketing, berjaya dapat banyak a lot of customer, dan orang kata recruiter akan rasa happy untuk tengok, and then okay, boleh panggil korang untuk interview. So that's why important, orang kata resume korang tu kena lengkap dengan position apa yang korang apply. So korang tak boleh satu resume tu hantar dekat semua position, semua company, semua macam tu. So dia bergantung. Tapi tak adalah saya suruh setiap satu pekerja tu hantar dekat setiap satu kerja satu resume. Itu akan penatkan para fresh graduate lah. Cuma satu resume tu pastikan dia general dan memenuhi apa kriteria general untuk setiap position itu. Okay, so resume tu bergantung kepada pekerjaan yang kita nak mohon jugalah kan. So betul. Tak boleh lagu dia macam dia cakap, satu resume semua nak kena hantar kan. Kepada semua dia hantar benda yang sama pun tak boleh juga. Apa yang kita nak highlight dalam tu pun bergantung kepada pekerjaan yang kita nak mohon. So itu tips yang kita nak yang dibagi tahulah. Tak lebih detail, saya rasa Mau Kerja ada bagi training untuk penulisan resume kan. So kalau siapa yang nak tahu dengan lebih detail mungkin boleh contact Mau Kerja kan untuk lebih tahu lebih lanjut. Tapi itu secara general tips lah. Kita ada soalan daripada penonton daripada YouTube. Okay. Saya nak baca daripada FAS. Okay, dia bertanya apakah pandemik COVID-19 ni ada memberi kesan dalam proses interview dan lain-lain lah, amalan kebersihan calon dan lain-lain. Mungkin saya nak bertanya ikut yang sesuai. Ada kesan ke dia? Okay. Soal pandemik ni. Kalau pandemik sebenarnya dalam proses interview tu sama, tiada masalah. Masih lagi melalui kalau diorang apply daripada portal. So kita akan still review things like that. Cuma beza dia, kali ni kita tak akan interview face to face. Kebanyakan kita akan interview melalui online presentable lah, so online. So kat sini ada beza dia. Maksudnya daripada segi how prepare you are. Sebab kalau kita face to face, orang kata physical meeting, of course kita akan prepare daripada segi baju, kita akan prepare orang kata daripada material depan-depan lah. Tapi kalau macam online, macam mana you nak provide sijil you? Macam mana you nak tunjuk apa yang you pernah buat? So that's why orang kata proses interview online ni, beza dia adalah apa sijil fizikal yang you ada, you make sure you transfer it to be online. Ataupun let's just say kita ambil example graphic designer for example lah. Kan kita tahu graphic designer they have their own portfolio. So kalau portfolio tu instead of like we are giving them paper, then it's good if we can create a website that show all of our portfolio. Maksudnya menyenangkan untuk daripada pihak interviewer untuk diorang terus immediately check dekat online waktu interview tu sendiri, ataupun daripada previous sebelum nak interview dah check. So ini antara salah satu proses yang berbeza lah waktu pandemik ni. Tapi orang kata dia sebenarnya lagi menyenangkan sebab kita nak tengok juga apa tu yang datang interview tu sebenarnya betul-betul ready ke tak. Sebab daripada ready tu kita tengok daripada segi placement luar dia. Contoh adalah kalau contoh dia ni betul-betul ready, dia takkan orang kata letak tempat dia macam belakang bersepah semua kan. So kita kat situ kita dah tahu dah attitude dia macam mana. Bila bersepah macam kita dah nampak macam tu. Dah memberi persepsi. Ya betul. Your impression lah. Betul? Maksudnya persiapan tu berbeza. Betul. Secara fizikal dan secara online ni interview tu persiapan tu berbeza. Kalau online mau kepada fizikal lah kan. Betul. So kalau online dia tak adalah terlalu kepada fizikal, tapi dia nak tengok betapa ready-nya orang tu. Maksudnya time tu kita kena fikir banyak benda, adalah daripada segi tempat, lighting okey ke tak, ataupun even you punya online connection okey ke tak.
online connection tu penting. Kadang-kadang of course kita manusia sebagai seorang interviewer, even though kita try untuk memahami apa tu orang kata kita punya ni lah yang datang interview tu macam okay internet problem ke apa, tapi of course kita akan rasa macam dia ni betul-betul tak ready ke, sedangkan itu bukan salah dia. So that's why it's important, itu adalah dia punya proses. Jadi kena make sure everything is okay on that day. Kalau tak okay dah habis lah peluang maksudnya internet connection tu pun sebenarnya memberi impact kepada temuduga lah, proses temuduga tu lah. Betul. Okey. Dr. Zafar nak tambah ke Dr. Zafar? Saya setuju dengan apa dikatakan tadi ya. Memang setting kita dah berbeza sekarang ni. Dah dulu memang kita fokus interview offline, physical, di mana memang sebelum beberapa hari sebelum tu kita kena buat persediaan. Kita cari maklumat pasal company yang kita nak kerja, ya, latar belakang dia semua. Kita kena menunjukkan yang kita bersedia untuk berkhidmat dengan syarikat tersebut. Tadi perkataan ready, ya, ready that means kalau kita plan nak pergi tempat interview tu awal, kita kena dah tahu macam mana kita nak sampai ke sana, dengan apa, ya, berapa kita kena tolak, itu in terms of physical punya preparation lah. Tapi dari segi online ni pun ya sangatlah penting juga seperti yang dikatakan tersebut, untuk menunjukkan apa yang kita tulis di resume itu mencerminkan diri kita sebenarnya. Kalau kita kata kita seorang yang bersedia berkhidmat, jadi bila you dah pamerkan macam tu, itu telah memadamkan sedikit majikan punya intention to hire you. Dia telah terinterpretasikan sedikitlah, tergugat sedikitlah untuk bila you tak ready tu. Okay, so kalau tadi kita fokus banyak kepada golongan yang mungkin baru nak mencari kerja, tapi kalau kita tengok, kalau kita cakap pasal penjenamaan diri ni, dia memberi kesan juga kepada staf memang yang sedang dah bekerja. Kalau tanya saya personal lah, contoh golongan-golongan yang eksekutif ataupun golongan-golongan yang tadi macam apa tu, kola biru macam yang dicakap tadi kan. So bila dia mendapat penjawatan yang itu, yang lepas tu dia pula di kalangan orang kata muda, fresh graduate. Selalu benda ni fresh graduate bila kerja lepas tu dapat jawatan pegawai contoh. So benda tu memberi impact kepada macam mana kita nak bekerja. Kan, betul tak tu apa? Kita punya perwatakan, macam mana kita nak bawa, macam mana kita nak control, mungkin kita nak berurusan dengan orang yang lebih tua daripada kita. So macam mana Dr. Zafar ada komen tak ataupun ada pandangan berkaitan dengan penjenamaan diri ni kepada staf-staf baru yang mungkin boleh diorang gunakan untuk bekerja? Dr. Zafar. Okey, saya Anna. Tadi kita bercakap jom kerja tu lebih kepada orang yang look for the job, kan? Betul. Yang menganggur, yang tak dapat kerja atau diberhentikan nak cari kerja, yang baru nak cari kerja. Tapi sekarang berbalik kepada personal branding, melibatkan semua orang, individu, mengikut peranan masing-masing, role yang dimainkan, ya. Personal branding ni wujud di mana-mana, bergantung kepada you punya role lah. So sekarang ni saudara Anwar bertanya pasal role sebagai peranan sebagai pekerja baru, junior. Junior memang for the first day, for the first start you rasa nervous, you tak tahu lagi keadaan dalam pejabat tersebut, siapa orang yang akan bekerja dengan you tak tahu kan. Jadi bersederhanalah ya sebagai permulaan, dan you mesti rasa perlu ada keyakinan diri ya. Syarikat ataupun organisasi telah pun memilih you sebagai kaki tangan mereka. Jadi pada situ you dah sepatutnya rasa bersyukur ya, company dah menghargai you dengan mengambil you bekerja kat situ. Jadi kat situ sudah ada keyakinan diri. I have something to share with. I have something to contribute to this organisation. So tak perlu nak rasa rendah diri terlalu sangat, sebab you dah ada specialty yang organisasi itu dah melihat you daripada interview sebelum you join syarikat tersebut. Itulah keyakinan diri yang paling penting. Yang kedua, bersyukur dengan apa yang you ada Be yourself. Jangan cuba untuk meniru gaya orang lain yang you tak mampu nak buat. Itu stres. Okay. Bukan kena ada idola ke doktor? Kalau kita kena ada idola untuk bekerja macam dia sebiji ni. Saya bertanya je, tak tahu betul ke tak. Role model kan kadang-kadang. Role model. Yes, kadang-kadang kita rasa macam kita admire tengok orang tu bekerja.
Itu bagus sebab ia telah memotivasikan kita, inspire kita to be like that, mencapai tahap kejayaan yang mereka ada. Semangat tu bagus, tetapi kalau rasa macam kita nak ikut dia tapi akhirnya kita ada sifat negatif, kita rasa jealous, di satu tahap kita cuba bercakap sesuatu yang tak baik berkenaan dia tu di kalangan orang lain. Jadi sedikit sebanyak bila kita dah buat respon tersebut, orang lain menilai kita pula negatif. Walaupun orang itu, individu tersebut ada melakukan kesalahan, orang tak melihat orang itu tidak baik. Orang akan melihat kita sebab kita bercakap orang lain yang dengan perkataan negatif. Orang melihat kita pula. So itu kena berhati-hati macam mana pun, sama ada kita junior, sama ada kita staff senior, berhati-hati dalam berkata-kata sebab dia memberi kesan yang jangka yang panjang untuk kita sama ada kerjaya kita dan juga kita punya kehidupan. Dan seterusnya Anwar kata tadi, bila kita junior, jangan lupa, saya rasa itu paling penting, sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. You rasa bila you dah berjaya menempatkan diri bekerja dalam satu syarikat organisasi, you rasa okey lah, cukup lah, I got my job, that's it. You dah rasa complacent, selama selesa lebih kurang gitu lah. Tapi tidak, kita dalam hidup kita sampai ke akhir hayat kita kena menambahkan ilmu. In fact, saya pun masih banyak lagi belajar untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi bila kita ada tambahkan lagi ilmu kita, kita akan contohnya bila kita ada dalam organisasi baru, kita berada dalam mesyuarat online ke fizikal ke, bila dia minta beri pendapat, kita mampu beri pendapat, wah kita dah wujudkan impression pada orang. Tapi pendapat kita tu mestilah bernaslah apa hasil knowledge yang kita baca, yang kita tahu pengetahuan semasa, kan. Jadi itulah kita cuba wujudkan suasana lively di office. Faham? Saya nak tanya Dee juga berkaitan dengan cabaran untuk golongan yang telah diberhentikan kerja akibat pandemik ni, kan. Kita semua dah tahu kan, ramai yang telah diberhentikan kerja akibat pandemik yang berlaku setahun 2 tahun ni. Macam mana golongan-golongan ni nak bersaing dengan fresh graduate? Adakah dia memberi kesan atau macam mana diorang nak meningkatkan penjenamaan diri mereka dibandingkan dengan fresh graduate yang memang diorang baru muda, satu. Dan satu lagi, kalau kita tengoklah, bila kita lebih lama pengalaman, mesti organisasi tu akan berfikir kita gaji yang nak dibayar tu lebih tinggi daripada fresh graduate. So macam mana kita nak buat tu, Di? Macam mana orang-orang yang golongan-golongan macam ni nak tackle untuk meningkatkan dia punya penyamaan diri? Okay. So kalau daripada segi yang tu kan, maksudnya orang yang dah bekerja lama, mungkin 3 ke 4 tahun, 5 tahun, of course bila diorang dah berhentikan kerja, first thing first diorang akan blank, tak tahu nak buat apa sebab diorang dah terbiasa bekerja di satu company and diorang dah terbiasa berada di position tersebut. So selalunya kalau jadi macam ni, apa yang more to like saya sarankan, more to like diorang kena mula mencari apa yang tadi Dr. Zalfa ada cakap, sentiasa mencari pengetahuan. Tak kira you junior ke ataupun senior pun, you sentiasa kena mencari ilmu pengetahuan. Especially dalam dunia sekarang, dalam bab digital. Digital adalah satu benda yang orang kata benda yang kita nak go forward. Especially sekarang ni kita memang belajar semua menggunakan Zoom. Kita belajar, orang kata, daripada even budak, let's just say cikgu sekolah sekarang kebanyakan ODL. Kan, diorang dah kena guna Zoom, diorang dah kena pandai Google Meet. Ada orang kata siap kena ada ring light, semua benda tu. So apa yang most like saya sarankan untuk orang-orang, cabaran ni memang susah sebab kita faham fresh graduate walaupun diorang tak ada experience, tapi daripada segi orang kata digital, knowledge digital diorang lebih tinggi daripada orang yang umur 30 ke 40 tahun. So 30 ke 40 tahun ni diorang dah terbiasa dengan orang kata hidup yang bukan terlalu digital sangat. Yelah, kita dah orang kata 30-40 tahun ni, kita dulu dah start daripada zaman yang manual yang kita just guna keyboard ke apa semua benda kan. So that's why apa yang diorang kena buat kat sini, diorang kena belajar menggunakan
digitalized, such as even LinkedIn. Sebab kebanyakan dulu previously saya pernah handle most of the consultant yang umurnya 30 ke 40. Kebanyakan diorang memang ada menggunakan LinkedIn, tapi diorang tak guna sangat. Maksudnya tak 100% guna. Ada, just ada. Ada. Macam orang kata buat syarat je. Tapi sebenarnya dekat LinkedIn kita tahu kebanyakan recruiter memang menggunakan LinkedIn untuk mencari orang yang pakar dalam bidang tu. So that's why it's important as a person actually untuk menggunakan apa teknologi yang kita ada dan orang kata applykan untuk apa yang dia dapat. So kira motto like apa-apa yang saya sarankan, motto like kita belajar. Kita jangan terlalu duduk dekat satu tempat yang kita terlalu selesa. Kita kena explore dan pergi dan buat je apa yang kita rasa ni. Tak kisahlah you kena belajar orang yang lagi muda daripada you. Sebab kadang-kadang mungkin orang muda tahu A, tapi orang muda tak tahu B. You tahu B, tapi you tak tahu A. So that's why you always need to learn from each other. Because this is the world that kita dah tahu sekarang semua orang boleh connected. Tak kisahlah apa ke A ke B ke, semua boleh connected. So that's why it's important untuk sentiasa orang kata belajar. Belajar tu macam orang kata the most important keywords lah. Maksudnya belajar tu terutamanya belajar benda-benda teknologi lah. Kan. So kita nak untuk kejar golongan-golongan muda, tapi dari segi yang sama pun macam kita buat ibarat kit tu lah kan, walaupun kadang-kadang kita beli mahal, tapi kalau berbaloi orang akan suka. Betul. So contohnya walaupun gaji kita mohon tinggi daripada fresh graduate, of course lah, bila kita dah ada pengalaman 5-6 tahun bekerja dalam bidang tersebut, mungkin kita akan offer gaji lebih tinggi daripada fresh graduate. Tapi tunjukkan yang anda tu berbaloi untuk dibeli. Betul tak Di? Betul tak Zafar? Betul sangat-sangat. Betul. So kalau benda tu berbaloi untuk dibeli atau berbaloi untuk bayar gaji, so I think why not? Betul tak? Kan? So company akan ke arah situ juga. Betul tak? Betul. Especially kalau you ada banyak benda lagi yang you belajar. You ada pengalaman yang you ada benda yang orang muda ada lagi kan? Orang lagi company nak lah. Betul. Okay, kita ada soalan. Ya tak? Ya betul. Tambah sila. Banyak nak berkongsi. Dia banyak berkongsi sejam je doktor. Tak apa, sila doktor. Okay. Di kalangan kita punya graduan atau fresh graduate, dia sentiasa berfikir dilema. Dia kata saya tak ada pengalaman kerja tapi jawatan tu memerlukan pengalaman. Betul tak? Jadi macam mana kita boleh atasi yang kita ni kata kita tak pernah bekerja. Jadi apa yang saya rasa yang paling penting, bukan you tak pernah bekerja, tapi kita perlu pamerkan kita punya pengalaman bekerja, terutamanya di kalangan universiti melalui projek-projek yang you terlibat. Betul tak? Projek-projek ataupun aktiviti yang pernah terlibat, itu juga merupakan pengalaman you bekerja. Jadi di sinilah you kena tonjolkan, you kena highlightkan you punya kemahiran bekerja tu, kemahiran kemahiran soft skill, dipamerkan kepada bakal majikan. Okey. Ya. Kita mungkin ni last soalan last soalan Dr. Zafar Ngandi. Boleh. Sebab kita pun dah pukul 11, so mungkin ni last soalan, tapi kita baca daripada penonton. Daripada Ahmad Hanif. Apa perbezaan interview kerja dengan interview scholarship atau tajaan? Dia tanya macam tu. Siapa nak menjawab ni? Dia okey ke kalau nak jawab? Sebab tak pernah pula interview tak pernah. sekolah Dr. Zafar ada ke? Lah. Apa perbezaan dia ni? Interview untuk dapatkan sekolah. Pekerjaan dengan interview untuk dapatkan scholarship ataupun tajaan. Apa perbezaannya? Ada ke? Yang pada untuk melibatkan penilaian scholarship ni saya belum pernah lagi lah, tapi pengalaman menilai pelajar dari selepasan SPM, matrikulasi untuk masuk ke ijazah tinggi, itu yang pernah saya berpengalaman lah. Tapi kalau untuk sponsorship, kita ingin melihat kebolehan, kemampuan pelajar tersebut untuk mendapatkan pencapaian diri tahap mana. Dia punya latar belakang, background dia, dia punya objektif dalam hidup dia. Dan itu yang penting, dan juga dia punya pencapaian akademik lah. Untuk sponsorship ini agak berbeza, bagi saya agak berbeza dengan peluang pekerjaan tersebut. Yang penting you punya kelayakan akademik itu yang sangat penting.
untuk company tawarkan you punya sponsorship lah. Of course untuk sesebuah syarikat dia akan mencari pelajar yang cemerlang lah, because later on dia akan menawarkan menempatkan pelajar tersebut berada di organisasi tersebut dan sama-sama bekerja untuk mencapai objektif syarikat. Okey, faham. So kita last word daripada D lah, pesanan akhir kepada penonton yang ada kat sini, mungkin nak promote program-program Mempangu Kerja yang akan datang, ada ke? Okay, so pesanan untuk orang kata fresh graduate ataupun orang yang sedang mencari kerja, orang kata jangan give up. Even no matter how much that job that you apply, everyday pun jangan sesekali give up dan sentiasa try untuk improvekan diri you. Such as improvekan diri you tu maksudnya daripada segi fizikal ataupun daripada segi diri you juga. So orang kata tak kisahlah daripada segi mana-mana pun sentiasa belajar untuk improvekan diri. Itu penting sebab bila you improve diri, orang dah nampak you. Bila orang nampak you, you dah start visible. And you start visible, orang dah start mencari you untuk pekerjaan. Bukan you yang cari pekerjaan. Okay. Ada aktiviti mau kerja yang terkini nak ni ke? Nak di-sharekan, dikongsikan kepada semua? Okay, aktiviti-aktiviti di Mau Kerja sebenarnya kita memang ada buat satu section which is kita panggil Mau Kerja Academy. So Mau Kerja Academy ni di mana kita ada a few of orang kata pengalaman lah, orang speaker berpengalaman untuk berkongsi teknik-teknik untuk pikat hati interviewer. Kita ada sekarang, so kalau nak tahu lebih lanjut boleh pergi ke IG Mau Kerja ataupun segala social media di Mau Kerja, boleh cari Mau Kerja My. Okey, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada panel kita. Seperti yang kita janjikan tadi, pada mula-mula kita ada giveaway kepada semua penonton bertuah. Okay, saya nak tunjuk giveaway apa lah. Okey, kita nak bagi kepada 5 orang penonton bertuah. Apa yang kita nak bagi? Kita ada set alat tulis. Alat tulis lah. Set buku. Kita ada buku Universiti Melaya, buku note Universiti Melaya. Buku ni tak dapat kat tempat lain. Of course lah dekat Universiti Melaya. Kepada penonton yang bukan daripada Universiti Melaya, mungkin kami akan post kepada anda semua. So apa macam mana nak dibuat nanti saya akan bagi tahu. Dan kita ada set pen. Dan paling special yang kita bagi adalah disk keychain. Disk keychain kita pernah bagi disk keychain ni kepada giveaway yang pertama sebelum ni kita bagi. Mendapat sambutan ramai yang nak. Sebab apa yang dia special dekat sini, satu dia menggunakan penutup botol. Masa penutup botol ni, kalau penutup botol tu berwarna oren lah keychain ni ada. Kalau ada warna hijau, warna merah. Kita ada pelbagai warna, pink pun ada. Tapi anda akan dapat satu je. Anda tak akan dapat semua color. Kita akan post kepada anda jika anda berminat. Apa yang anda kena buat? Itu apa yang anda kena buat. Anda tulis satu caption yang menarik. Mungkin boleh ambil gambar, screenshot, menyaksikan this podcast. Dan upload dalam media sosial IG. Tapi jangan letak kat story, letak dekat your media sosial. Make sure bukan public. Tag UC Maya, tag UMCAS, #podcast. Itu je yang anda akan buat dan kami akan bagi tahu, akan message anda 5 orang yang bertuah untuk minta alamat dan kita akan post this giveaway kepada anda semua. So terima kasih kepada semua yang menonton kita punya program pada hari ini. Jangan lupa subscribe, follow our media sosial, begitu juga Mau Kerja. So terima kasih kepada